Dan kemuncaknya Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni tuan-tuan bukan calang-calang Nabi. Sebab itu Nabi kita, siapa ikon dia dalam kerjaya kenabian? Ikon dia adalah, nak sebut idola ni kasar sangat, ikon lah. Orang yang menjadi ikon Nabi kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab itu Nabi ni begitu kagum dengan Nabi Ibrahim. Sampai-sampai kita kan dalam semayang, Nabi kita minta kita selawat untuk Nabi Ibrahim. Begitu spesialnya. Ramai Nabi, tapi selawatlah kau untuk Nabi Ibrahim. Tak wajib, sunat dalam tahiyat kita. Sebab Nabi Ibrahim ni, kalau saya kongsikan sedikit, boleh dikatakan hampir keseluruhan manasik haji, ibadah korban ataupun ibadah di bulan Zulhijjah adalah post factum kepada rangkaian peristiwa yang pernah terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni hebat. Sampaikan dia punya peristiwa yang berlaku pada dia, kita ulang pada hari ini. Sa'i, korban, tawaf, wukuf, apa saja, semuanya dikaitkan dengan rangkaian peristiwa pernah berlaku kepada Nabi Ibrahim. Sehingga kan bila korban, sahabat tanya, mahazil Allahi, kenapa kita kena buat korban ya Rasul? Ini sebab nak ikut bapa kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni dia hebat. Dia model, exemplar, obedient, seorang yang sangat tinggi tahap kesabaran. Sebab itu dalam Quran, cerita keluarga Nabi Ibrahim saja direkodkan dalam 25 surah dan ada 186 ayat. Nabi Ibrahim ni dia paling terkenal semangatnya sanggup berkorban dan never say no. Itu sebablah Nabi Ibrahim ini dan keluarganya Allah angkat darjat sebagai keluarga terhebat di dunia. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ali Ibrahim wa ali Imran 'alal alamin. Aku angkat keluarga Adam, Nuh, Ibrahim dan Ali Imran di seluruh alam semesta ini. Surah Ali Imran ayat 33. Nabi Ibrahim adalah Nabi paling banyak diuji dan dia never say no. Bayangkan ketika dia dicampakkan ke dalam api, dia tak pernah surrender. Padahal api yang dia dicampakkan itu sebesar-besar api, tapi dia takkan letak jawatan dia sebagai seorang Nabi. Apa nak jadi, jadilah. Sehingga Allah rekodkan dalam surah Al-Anbiya ayat 69, dia hanya mengucapkan perkataan hasbiyallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, itu dalam hadis sahih Bukhari, Nabi Ibrahim ketika dicampakkan dalam api, dia betul-betul bergantung kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasil daripada peristiwa ini menjadikan para sahabat ketika nak bertolak ke perang Badar, mereka jadikan bacaan Nabi Ibrahim sebagai pembakar semangat. Itu Allah rekodkan dalam surah Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika para sahabat diberitahu oleh pembawa berita bahawa orang musyrik sedang mengumpul tentera untuk berperang dengan kamu, fakhshawhum, dan ada di kalangan kamu dah takut, dah mula takut. Fakhshaw, kamu dah mula gerun, takut. Tuan-tuan, ini perang. Kita orang ajak bertumbuk pun takut, penakut kita, cakap besar. Bila dah betul-betul orang ajak bertumbuk pegang kayu, takut. Walaupun belajar silat mandi minyak, orang ajak bertumbuk takut, cakap je action, takut. Maka apatah lagi perang, takut. Tapi Allah sebut fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tetapi sahabat-sahabat ketika itu mengucapkan, cukuplah Allah yang akan tolong kami, kami serahkan pada dia segala urusan kami. Dan Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari, itulah bacaan Nabi Ibrahim.
Dia never say no. Kuat semangat dia. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia akan jalankan titah perintah Allah walaupun benda itu impossible. Wa idzibtala Ibrahim rahmatin fa'atammahu. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat dan dia memenuhi ujian itu. Surah Al-Baqarah ayat 124. Apa ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim? Kata Ibnul Jauzi dalam tafsirnya, Nabi Ibrahim diarahkan buat dan jaga 10 kebersihan. 5 pada kepala, 5 pada badan. Nabi Ibrahim disuruh potong misai, berkomor, memasukkan air ke hidung, gosok gigi, sikat rambut. Bagi kita mungkin, alah itu pun nak turun Quran. Zaman itu tak ada teknologi. Macam mana nak trim misai? Gunting tak ada. Kita banyak kedai gunting, boleh buat misai macam-macam. Dan ada 5 kebersihan duduk pada badan. Apakah dia? Potong kuku, membuang bulu kemaluan, berkhatan, cabut bulu ketiak, dan cuci bekas buang air. Zaman itu bukan zaman moden. Tapi Nabi Ibrahim, dia never say no. Besi payah nak cari, gunting, pisau. Nabi Ibrahim ni senior. Nabi Ibrahim jarak dia dengan Nabi kita ribuan tahun. Nabi Ibrahim wafat 2335 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan Nabi Ibrahim meninggal wafat umur 175 tahun. Ketika dia diarahkan oleh Allah berkhatan, dia tidak menyerah ataupun dia tidak tolak. Ketika di berkhatan, umur dia dalam satu hadis Nabi menyebut ikhtatana Ibrahim alaihissalam ba'da 80 sanah. Umurnya 80 tahun Nabi Ibrahim. Dah senior, warga emas. Dan Abu Hurairah tanya, khatan pakai apa ya Rasul? Nabi jawab, waqtatana bil qadumi. Nabi Ibrahim berkhatan guna kapak. Dia sendiri yang potong ataupun khatan diri dia sendiri. Nabi Ibrahim tinggi pengorbanan. Maka bila Nabi kita jumpa Nabi Ibrahim, dia jadi semangat balik. Ini orang, wah, ini legend. Ini legend. Aku jadi semangat balik. Maknanya setakat orang Taif hina, setakat Abu Jahal hina aku, nothing baby. Ini lagi gana. Dia boleh sembelih anak dia ketika diperintahkan oleh Allah. Walaupun perintah itu datang dalam mimpi saja, bukan pakai kiriman Jibril, GNT, bawa surat apa tak ada. Dia never say no. Sebab itu sekarang di negara kita, disebabkan Nabi Ibrahim ni sudah begitu hebat sekali, maka sudah ada orang yang buat satu ajaran, dia panggil sebagai ajaran Nabi Ibrahim. Jadi ajaran Nabi Ibrahim ini kita kena faham ni, kita sama-sama ajaran berada sebagai millah Ibrahim. Kalau takdir ada tuan-tuan di sini yang millah Ibrahim ini ya, memang kita tak nafikan ini Nabi yang begitu hebat. Tapi millah Ibrahim yang dimaksudkan adalah perbuatan Nabi Ibrahim yang Nabi kita ambil dan gunakan sampai sekarang. Apa contoh perbuatan Nabi Ibrahim yang masih ada kita buat sampai sekarang? Pertama, membangunkan masjid. Itu millah Ibrahim. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim membangunkan masjid. Jadi sampai sekarang Nabi kita masih menyuruh kita membangunkan masjid. Millah Ibrahim yang kedua, membersih dan memperindahkan masjid. Ini millah Nabi Ibrahim yang masih kita amal. Apa lagi millah Nabi Ibrahim? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana sebentar lagi kita nak memberi laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali membincangkan tentang kalimat wasiat yang disampaikan oleh Ibrahim kepada kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.